بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya dapat sekali lagi tuan-tuan kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi menyambung pengajian kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang ikhlas mata-mata menuntut ilmu agama untuk mendapatkan ganjaran yang besar, yakni ganjaran orang yang menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung tajuk asas yang kedua. Sebagaimana kita bermaklum bulan lepas tuan-tuan, kita bincang dua tajuk asas sebelum kita detailkan ciri-ciri ketuhanan. Channel kita ataupun modul kitab kita ini kita membincangkan tentang 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, untuk melepaskan tanggungjawab kita dengan Allah, yakni tanggungjawab mengenal Allah Subhanahu wa taala secara maklumat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita bincang 13 ciri ataupun 13 sifat yang ada pada diri Allah taala, pada zat Allah taala, ada dua asas yang dibincangkan oleh penulis kita ini, iaitu yang pertama ialah makna Islam, yang keduanya malah ni makna iman. Secara asas kita nak tahu apa dia yang dikatakan Islam, yang keduanya malah ni apa makna iman. Beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, sampailah teras yang keenam ataupun rukun yang keenam. Apa makna iman? InsyaAllah malam ni kita akan bincang satu benda saja tuan-tuan, iaitu makna iman. Pendetailannya adapun ringkas kita dah tahu. Makna iman yang ringkas yang kita belajar di sekolah rendah dulu, iaitu tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Inilah makna ringkas yang kita belajar dulunya di sekolah-sekolah rendah ataupun di kafah. Tasdiq bil qalbi. Tetapi malam ni kita nak mendetailkan tuan-tuan, kita nak detailkan yang kata iman dalam hati kita itu apa dia, di dalam bahasa yang mudah. Biqala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau kitab kita ini muka surat 7 okey, muka surat 7, makna iman. Okay. Soalun, dari pengarang kitab kita ni dia bawa dalam bentuk soalan, kemudian dia akan jawab. Soalun, apa makna iman? Jawabnya, makna iman itu ialah menerima hati dan membenar hati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap sesuatu yang menkhabar Nabi dengan dia dengan sesuatu daripada bayan. Sesuatu itu daripada perkara yang maklum, yang mudah dipahami di dalam agama di sisi orang Islam dengan darurah, dengan spontan ataupun mudah. Ini bahasa ilmiahnya, bahasa kitab. Kita ringkaskan bahasa kita untuk lebih mudah tuan-tuan faham. Kan ini penting untuk kita clearkan, sebab dia merupakan asas kepada kita. Jadi kita, apabila kita tahu iman tu apa dia, maka kita berusaha
berusaha untuk capai imam di dalam hati kita. Kerana nak beriman kepada Allah dan beriman kepada 5 teras yang lain, dia ada prosesnya. Proses yang pertama bermula dengan mencari ilmu tentang ciri ketuhanan, ciri kenabian, dan ada 4 teras lagi. Jadi pertama tuan-tuan, malam ni kita bincang makna iman, dan yang kedua teras kepada iman itu dia ada 6 sahaja. Dalam kitab tauhid mana pun, bukalah tuan-tuan kitab tauhid mana pun, ulama tauhid memodulkan ataupun selebaskan kepada kita kitab tauhid berkaitan dengan 6 teras ini sahaja. Dia membincangkan tentang proses beriman kepada Allah, caranya bagaimana. Yang kedua, kitab tauhid ini tuan-tuan, dia akan membincangkan tentang proses ataupun cara beriman kepada Nabi. Kemudian ada 4 teras lagi itu didetailkan secara ringkas berbanding 2 teras utama. Kitab tauhid mana pun dia akan fokus kepada 2 teras utama. Ini teras di dalam iman ataupun akidah. Dia panggil, kalau bahasa moden kita panggil sistem kepercayaan kita. Berteraskan 6 prinsip ataupun pilar. Inilah dia yang akan membentuk iman kita dengan sempurna. Ada 6 teras ini. Baik, secara umum dulu tuan, sebelum kita detailkan satu persatu 6 teras itu dalam kitab kita ini, ke 6 didetailkan. Cuma secara umum kita nak faham yang kata iman itu. Kalau dulunya kita belajar tuan-tuan di sekolah rendah dulu, di kafar dulu, apabila kita sebut imam, maka bahasa mudah dipanggil kepercayaan hati, pengakuan dalam hati. Tetapi malam ni kita nak bincang lebih detail yang kata kepercayaan dalam hati itu tentang apa benda. Sebab benda itu yang kita nak usaha dapatkan, benda itu yang kita nak cari, supaya dalam minda kita dan hati kita ada benda yang kita pegang. Kalau dulunya tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih, ini ringkas, iaitu kepercayaan dalam hati, pengakuan dalam hati, itu sahaja. Maka detailnya tuan-tuan, pengakuan ataupun disebut tasdiqu bil qalbi ini, pengakuan di dalam hati kita, iqrar dipanggil. Mulut tak cakap apa tuan-tuan, tapi hati dia mengaku. Pengakuan dalam hati ataupun penerimaan hati kita tentang apa dia? Tentang adanya diri Allah. Ini benda yang kadang-kadang jarang kita detailkan. Benda yang kita nak pegang ini tuan-tuan, penerimaan hati kita. Hati kita mengaku, menerima apa dia? Tentang adanya diri Allah dan adanya sifat ataupun ciri kesempurnaan yang ada pada diri Allah. Ini benda kita akui, semua manusia akui diri Allah ada. Tetapi yang paling penting tuan-tuan, bukan diri dia ada saja. Yang paling penting yang kita nak pegang dalam hati kita, yang kita nak mengaku dalam hati kita, ialah ciri, pengakuan tentang adanya diri Allah dan segala sifat ataupun ciri kesempurnaan yang ada pada Allah. Dan lagi tambahan yang ketiga, dia ada 3 ciri, 3 poin saja. Dan kita menerima segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hukum. Ini ada 2 bentuk yang kita menerima, kita mengaku, kita akur. Hukum ma'lun minaddin bidarurah, hukum yang mudah dipahami secara darurah, yakni secara spontan ataupun secara mudah, tidak perlu kita belajar secara intensif, secara detail. Hukum ini yang kita kena akur, yang kita kena mengaku, yang tak boleh kita nak condemn, tak boleh kita nak menolak hukum ini. Baik, kita ulang sekali lagi tuan-tuan supaya clear kerangka dia. Apabila sebut imam dan hati kita, mulut tak cakap apa, kerana mulut itu Islam. Kita dah bentan bulan lepas berkaitan dengan makna Islam. Ini soal pengakuan hati. Mulut tak cakap apa, senyap sahaja. Siapa pun tak tahu iman kita, prestasi iman kita tuan-tuan.
kepercayaan kepada diri Tuhan dan ciri yang ada pada Tuhan, siapa pun tak boleh kesan di dalam hati kita, kerana dia soal dalaman. Pengakuan dan hati kita tentang apa dia tuan? Tentang 3 benda. Pertama apa? Bahawasanya adanya diri Allah. Ini basic yang paling asas. Diri Allah itu kita mengaku ada. Yang kedua, dan ciri yang ada pada diri Allah. Ciri ini tuan-tuan, ciri yang ada pada diri Allah, Allah mempunyai ciri kesempurnaan yang sangat banyak, tidak mampu untuk kita hitung. Tetapi yang diperintah oleh syarak untuk kita tahu hanyalah 13 sahaja menurut modul Asy'ariyah. Inilah mazhab kita Asy'ariyah. Apabila kita sebut Ahlussunnah tuan-tuan, dia merujuk kepada 2 sahaja. Siapa dia? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma kita tak nak sebut nama tokoh yang merumuskan ini, kita sebut nama ringkas dia Ahli Sunnah. Itu saja. Tokoh yang merumuskan modul Ahlussunnah ini mengenal Allah Ta'ala melalui 13 ciri ini, nama dia ialah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Panjang sangat 2 ini tuan-tuan. Kita ringkaskan brand dia. Dia ada branding dia. Nama apa? Ahli Sunnah. Tuan-tuan biasa dengar sekarang ni, berpegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, berpegang kepada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi. Inilah dia Ahli Sunnah dalam mazhab akidah, merujuk kepada orang yang merumus pendekatan ataupun metodologi mengenal Allah Ta'ala melalui ciri, bukan diri dia. Diri dia kita tak mampu untuk mengenal diri Allah. Kita mampu kenal maklumat yang ada di diri dia sahaja. Ini 2 poin. Pertama, kita mengaku dan hati kita bahawa adanya Allah. Poin yang kedua, dan adanya segala ciri kesempurnaan. Dan yang ketiga tuan-tuan, poin yang ketiga, apa dia? Kita mengaku segala hukum yang dibawa. Ini hukum dia berkaitan dengan syariat fiqh. Segala hukum yang dibawa oleh Nabi kita. Hukum ni tuan-tuan merujuk kepada 5 prinsip asas. Dia ada kerangka perundangan 5. Wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Itu hukum. Segala hukum yang dibawa oleh Nabi kita, tapi ingat hukum ada 2 bentuk. 2 bentuk hukum syariat ini. Bentuk yang pertama, bentuk yang dia panggil ma'lum minad-din bid-darurah. Apa dia ma'lum minad-din bid-darurah? Hukum dalam bentuk yang mudah dipahami. Tidak perlu belajar secara mendalam. Siapapun tanya, dia tahu. Ini hukum basic. Maka tuan-tuan, orang yang nak dihukumkan Islam ataupun iman dan hati dia, dia berpegang kepada hukum yang asas ini. Hukum detail dia tak tahu. Tapi walaupun tak tahu, dia apabila diberitahu kepada dia, dia tidak boleh menolak. Habis, settle 3 tuan-tuan. Paling pentingnya, yang poin yang ketiga, bentuk hukum ini dia ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang mudah dipahami. Apa dia hukum yang mudah dipahami tuan-tuan? Yang ini tidak boleh ditolak, tidak boleh kita condemn. Seperti hukum wajib salat, hukum zakat, hukum haji, hukum puasa, hukum tutup aurah. Ini hukum asah. Ini iman. Dia beriman kepada Allah. Dia tahu bahawasanya dia beriman adanya zat Allah, adanya ciri Allah. Dan yang ketiga, dia beriman, dia menerima, dia mengaku segala hukum yang Allah tetapkan itu datang daripada Allah. Walaupun dia tak pernah solat, tapi dah hati dia beriman bahawasanya solat itu wajib. Walaupun dia solat tak rajin saja, tak sempat dia solat, tak ada kerja busy, dia tinggalkan solat, tetapi dia beriman di hati dia bahawa solat itu wajib, maka dia tetap ada iman. Cuma iman yang tidak sempurna, statusnya dia dipanggil dia ini orang Islam yang asi, yang melakukan dosa besar. Kenapa? Meninggalkan perintah wajib. Ini asas. Tetapi kalau dia tak beriman, dia benda yang ada satu bentuk hukum yang kedua tuan-tuan, dia panggil al-ma'lun minad-din ghairal ma'lun minad-din bid-darurah. Ini bentuk hukum yang kedua. Apa dia? Hukum yang tidak diketahui secara mudah. Dia memerlukan belajar secara intensif baru tahu. Contoh apa dia tuan-tuan? Contoh bentuk hukum yang kedua, contoh
orang yang ini berada dalam modul yang terakhir dalam syariat kita tuan-tuan, dia ada 5 komponen. Gabung jalinkan 5 komponen itu untuk menyempurnakan syariat Nabi kita. Komponen asas pertama taharah, dia panggil sistem peraturan bersuci. Itu bab yang pertama. Bab yang terakhir sekali apa dia? Jenayat. Itu bab komponen yang terakhir. Yang pertama bersuci, yang kedua ibadat, komponen ketiga muamalah, komponen keempat munakah, komponen kelima jenayat. Contohnya jenayat, dia tak tahu bahawasanya menuduh orang melakukan zina itu mesti mengemukakan 4 orang saksi yang adil. Adil pula ada 2 level, mesti adil bisyahadah, bukan adil berriwayah. Detail tuan-tuan. Menuduh orang berzina mesti mengemukakan 4 orang saksi. Sekiranya tidak boleh mengemukakan 4 orang saksi, maka mesti dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Dia tak tahu hukum tersebut. Apabila dia tak tahu hukum tersebut, maka dia tidak beriman dengan hukum tersebut. Macam mana contoh tak beriman? Dia tak mengaku. Apabila orang tanya dia, kalau tuduh orang zina, mudah-mudah kita tuduh si fulan bin si fulan melakukan zina, aku lihat sendiri. Lalu qadi menyatakan, mana saksi ya fulan, mana saksi? Dia pergi jumpa qadi, bukan dia tuduh di kedai kopi. Itu tak laku. Macam kita duduk sembang kedai kopi, kedai mamak 1 jam lebih, kawan ni lah, kawan ni lah, aku tengok. Itu bukan laku apa. Ini tuduhan di dalam mahkamah Islam. Tuduhan ini depan qadi, kerana qadi ada autoriti untuk menjatuhkan hukuman. Lalu qadi mengatakan kepada dia, mana hukum, mana saksi 4 orang? Lalu dia kata tidak ada saksi. Lalu qadi kata tak boleh untuk menuduh orang mesti ada saksi, kalau tidak kamu kena hukum. Dia kata mana ada. Dia membangkang ataupun menolak, tak mengaku hukuman 4 orang saksi dan hukuman rejam sampai mati bagi orang yang tidak boleh mengemukakan saksi. Bukan rejam sampai mati, sebab silap. Rejam sampai mati orang zina. Orang yang tidak boleh mengemukakan saksi kena sebab 80 sebatan. Tak, bukan rejam sampai mati. Rejam sampai mati ni pesalah zina. Lalu dia kata mana ada, kenapa nak kena sebab saya? Dia kata tiba-tiba saya tuduh orang zina, saya report kat qadi orang zina, saya pula yang kena. Dia bangkam, dia tak akur kepada hukum itu. Adakah dia tidak ada iman? Jawab dia, tetap dia ada iman. Kenapa? Kerana ini hukum dalam bentuk yang tidak mudah untuk dipahami oleh orang biasa seperti kita. Perlu kepada proses pembelajaran intensif. Kena belajar modul itu, modul jenayat, baru kita tahu bentuk-bentuk hukuman. Tetapi setelah kita beritahu dia bangkang lagi, barulah tidak ada iman. Maka kita, qadi pun cakap, qadi kata ini syariat, sebahagian daripada syariat, mana boleh bangkang. Lalu dia pun terima, maka dia ada iman. Kalau dia tolak balik selepas qadi beritahu, ketika itu dinamakan dia tidak ada iman, kerana dia menolak satu hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, settle tuan-tuan, mudah sahaja. Kesimpulan iman itu tuan-tuan, pengakuan hati kita. Apa yang kita mengaku, ada 3 benda. Ada 3 benda yang kita mengaku. Cuma dalam kitab kita tuan-tuan, kita hanya bincang 1 benda saja ataupun 2 benda. Dalam kitab kita ini, dalam modul kita ini, benda yang kita nak pegang, saya selalu sebut, iman ini dia merujuk kepada benda yang kita percaya. Iman ni makna dia apa tuan-tuan? Kepercayaan. Iman ini makna dia pengakuan hati, kepercayaan. Apa maksud kepercayaan? Benda yang kita percaya. Apa dia benda yang kita percaya tuan-tuan? Dalam modul kita ini bincang 1 daripada 3 tadi. Kita poin kita tadi 3, zat Allah Ta'ala, ciri Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala. Yang kita nak bincang ini 1 daripada 3 dalam modul kita. Apa dia? Iaitu 13 ciri yang ada pada Allah. Ini penting. Kalau kita kalau tak tahu 13 ciri asas ini, menyebabkan kita tidak boleh nak klaim diri kita, nak dakwa diri kita mengenal Allah Ta'ala, maklumat yang asas. Kita akan bincang tuan-tuan, iman hati kita ini merujuk kepada benda yang kita percaya dan hati kita. Apa dia benda itu? Hanya merujuk kepada 13 ciri asas yang ada pada Allah Ta'ala. Itu saja yang akan kita bincang dalam kitab kita ini. InsyaAllah bulan depan kita mula masuk tajuk utama, iaitu ciri pertama.
Bulan depan kita akan mula masuk modul dipanggil kandungan utama kita akidah, iaitu 13 ciri. Bulan depan kita akan bincang ciri pertama daripada 13 ciri yang ada pada Allah. Apabila kita kenal tuan-tuan, ciri ini menyebabkan itulah, benda itulah yang kita pegang. Yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu tuan-tuan, apa makna dia? Ai uqirru, aku mengaku dalam hati kita. Apa yang kita lafaz di mulut tuan-tuan, di dalam hati kita mengaku. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Tuhan yang mempunyai ciri-ciri. Kenapa kita tambah ciri-ciri? Karena kita tahu Tuhan ini mempunyai 13 ciri asas. Kenapa Allah Ta'ala ini berkuasa? Karena dia ada ciri yang nama dia berkuasa di diri dia, sehingga dia boleh berkuasa mencipta, mungkin mencipta apa saja yang dia kehendaki. Ini ciri yang perlu kita tahu. Kenapa Allah boleh mendengar? Karena dia ada ciri yang nama dia pendengar, sam'un. Kenapa Allah boleh melihat? Kerana dia ada ciri penglihat yang ada pada diri dia. Itulah benda-benda asas yang kita akan bincang. Dia terkandung dalam kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Kita bukan nak terjemahan tuan-tuan. Peringkat kita belajar ini untuk mengetahui makna di sebalik terjemah. Kalau terjemah memang kita dah tahu lama dah. Asyhadu an la ilaha illallah, terjemahan dia tidak ada Tuhan. Aku menyaksi. Asyhadu itu kita terjemah apa dia tuan-tuan? Kita terjemah aku sanggup bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah, Tuhan yang bernama Allah. Itu terjemahan. Tetapi kita belajar ini bukan kita nak tahu terjemahan, kita belajar ini nak tahu makna dia. Apa makna aku mengaku tidak ada Tuhan? Makna aku sanggup mengaku dalam hati aku bahawa tidak ada Tuhan yang sempurna, yang mempunyai ciri-ciri kesempurnaan pada diri dia, melainkan hanyalah Tuhan yang bernama Allah sahaja. Sanggup. Kenapa tuan-tuan sanggup bersaksi? Asyhadu ni dipanggil sanggup bersaksi. Kenapa? Kerana tuan-tuan kenal. Orang yang kenal ini dia sanggup bersaksi dalam hati dia. Apa dia kenal? Dia tahu bahawa Tuhan ini mempunyai ciri kesempurnaan asasnya sebanyak 13. Bukan sekadar kita kenal nama sahaja. Bukan sekadar kita tahu terjemahan sahaja. Macam saya lah, hanya kenal masjid tuan-tuan ni, kenal nama sahaja. Orang tanya saya, Ustaz, biasa pergi Ampan? Saya kata biasa. Saya banyak mengajar di sekitar Kajar dengan Putrajaya. Lalu orang kata, Ustaz, macam Abang Haji, bertemu saya di Masjid Ahsanah, pakai ni pun dia kenal. Alhamdulillah dia kenal saya walaupun pakai ni. Saya tuan-tuan ni kalau jumpa tengah jalan kena perhati dulu. Sebab tuan-tuan pakai ni macam biasa-biasa duk tengok tu, kenal lah. Saya di sana orang tanya, Ustaz biasa mengajar Masjid Ampan? Saya kata biasa mengajar. Maknanya tuan-tuan, saya kenal Masjid Ampan pada nama. Orang tanya lagi, oh besar masjid tu? Saya kata tak boleh nak ceritalah besar mana, tapi besar lah. Orang tanya dia muat berapa ramai? Saya kata saya tak tahu. Kenapa saya hanya kenal nama? Sebab saya tak mencari info ciri-ciri yang ada pada masjid tuan-tuan. Ciri fizikalnya, seni binanya, bila mula bina, keluasannya berapa, speknya berapa, saya tak tahu. Kenapa? Karena saya tak kenal lagi masjid tuan-tuan. Saya hanya kenal nama. Bolehlah sebut, oh Masjid Ampan saya pergi setiap bulan. Masyhurlah dia, seolah-olah dia tahu semua. Hanya tahu ni tuan-tuan nama saja. Orang tanya berapa kapasiti boleh muat ni, kena tanya Tok Bilal. Tanya jemaah tak tahu. Dia kata aku pergi sembahyang saja. Tak tahu muat berapa ramai, berapa ratus orang muat ni. Kena tanya AJK saja dia tahu. Kenapa tak berapa detail tahu? Kerana kita tak ambil tahu tentang ciri yang ada pada masjid kita. Kita hanya tahu nama saja. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dah rasa hebat dah, boleh kenal nama baru. Nama Allah, nama Tuhan. Tuhan tu siapa? Allah. Allah tu siapa? Allah lah. Tu pun bertukar lagi. Allah dengan Tuhan tu pun bertukar lagi. Tapi dah rasa hebat dah kita. Ciri, jangan tanya ciri, tanya nama pun dah bertukar lagi. Allah tu apa dia? Allah tu Tuhan. Tuhan tu nama apa? Allah lah. Fatihah 99.
Ya jugalah kok. Habis kok. Dia tak berapa confident dah. Apabila tanya banyak, lah jangan tanya banyak, dia kata. Merapu banyaklah. Tanya tu. Dia marah lah tanya banyak. Hak 99 nama. Allah pun nama dia, 99 pun nama. Hak mana nama, hak mana Tuhan. Hak tu haru tu. Walahnya Tuhan tu panggilan merujuk pada diri dia. Nama Tuhan tu zat dia. Macam kita lah tuan-tuan, saya ni manusia lah orang panggil. Nama saya ni ada nama Azhar. Azhar tu nama merujuk pada saya. Saya ni salah seorang. Saya ni termasuk umumnya orang panggil orang lah. Orang panggil manusia lah. Orang, manusia, tapi dia ada nama dia. Begitu juga Tuhan. Tuhan tu merujuk pada diri dia. Tapi ada panggilan tak? Ya, ada panggilan. Apa panggilan dia? Dia ada 99 nama dan satu nama yang paling masyhur. Dia ada nama pena dia. Nama yang pena yang paling agung, tidak ada pada nama lain. Nama paling agung ialah Allah. 99 ya nama dia. Tetapi nama 99 itu dia panggil nama samaran dia. Ada nama Sami'un, ada nama Basirun, ada nama Khafidun, ada nama Basitun, ada nama Razaqun. 99 nama panel dia, samaran dia. Tetapi nama yang paling masyhur satu saja, iaitu Allah. Macam tuan-tuan lah, Tok Bilal kita ni banyak nama. Di sini tuan-tuan panggil Bilal. Balik rumah orang panggil ayah, panggil daddy. Balik kampung orang panggil Pak Lom, orang panggil Pak Ngah. Gelaran dia banyak. Tetapi nama dia ada tak? Nama ada. Haji dok. Bukan tak ingat tu. Nanti Tuan Haji kata, tak ingat nama aku, mengajar setahun lebih dah. Nama satu, tuan-tuan ada nama yang popular. Ya, nama itu. Begitu juga Allah Ta'ala. Dia nama Allah itu nama yang paling agung. Tapi nama pena dia sebanyak 99. Tuhan itu yang mana? Rabbul Alamin. Rabb itu Tuhan, tuan-tuan. Tuhan itu merujuk kepada diri dia. Baik, settle tuan-tuan. Kita akhir, ada 5 minit lagi. Kita berakhir dengan teras. Teras ini kita tak nak hurai tuan-tuan, sebab kita akan detailkan di dalam ciri. Ada 6 teras ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, soalun berapa perkara rukun iman. Rukun ni benda yang mesti ada untuk nak dinamakan iman, nak menyempurnakan sistem kepercayaan dalam hati kita. Mesti sempurna 6 teras. Teras yang pertama apa, kedua apa, sampai 6. Jawabnya rukun teras iman itu 6 perkara. Tak cukup 6, tak sempurna iman kita. Pertamanya daripada 6 teras, percaya dengan Allah. Percaya adanya Allah dan adanya sifat pada diri dia. Kita bincang tentang sifat, insya-Allah. Ciri dia, ciri yang ada pada Allah. Dan keduanya, kita ringkas tuan-tuan. Percaya kita tahu dah, pengakuan hati kita. Semua kita tahu dah. Percaya apa saja tuan-tuan, percaya ni jumpa di mana saja, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, sama saja pengakuan dalam hati kita tentang adanya Allah, adanya ciri pada diri dia. Ciri ni tuan-tuan duduk di diri dia. Dia tak boleh berpisah ciri dengan diri dia. Yang kita nak bincang apa? Ciri yang ada pada diri Allah Ta'ala, yang kita tak tengok ni. Kita hanya dibekalkan maklumat saja. Tak tahu ciri yang apa nama ni, diri Allah tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh rasa, tak boleh cium. Diri dia tak boleh. Tapi yang kita nak bincang apa? Maklumat tentang ciri saja. Tak banyak, 13 saja. Yang kita akan jawab tuan-tuan dalam di bawah nanti. Siapa pun tidak akan terlepas soal mukanaki man rabbuka. Ini penting sangat-sangat untuk kita tahu ciri Allah, supaya jawapan kita pasal berdasarkan kepada praktikal kita di atas muka bumi. Kalau di atas muka bumi ni praktikal kita tahu maklumat tentang ciri yang ada pada Allah Ta'ala, jawapan kita fasih nanti Allahu Rabbi. Bukan kira tuan-tuan boleh hafal. Kalau pelajar sekolah saya dulu, dia hafal 5 skema soal muka nakir. Dia kata, saya kata kenapa nak hafal lancar ni? Dia kata saya nak jawab periksa dan saya nak jawab juga soalan muka nakir di bawah. Dia hafal. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Dia kata cepat dah ustaz, saya nak jawab. Lalu saya cakap kat dia,
Sekarang ni boleh cepat, tetapi apabila nak jawab depan muka nakir, tak semestinya cepat. Bukan berdasar hafal, berdasarkan kepada tahu. Lain, hafal dengan tahu lain. Tuan-tuan sekarang tak apa ni masalah tu. Hak muka nakir confirm akan tanya kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man akhawatuka. Semua tuan-tuan tak tahu pun soalan itu, dan jawapan pun kadang-kadang tak tahu. Tapi di bawah nanti praktikal di sini okey, cantik, maka di bawah nanti spontan kita boleh jawab, man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka, sebut spontan, Muhammad Rasulullah Nabi Yuna, ataupun Nabi Nabi aku. Spontan boleh jawab. Yang kedua, trust yang kedua, percaya dengan adanya, percaya dengan malaikah. Percaya, yakni pengakuan di hati dia adanya segala malaikah yang diperintah oleh Allah Ta'ala serta tugas-tugas dia. InsyaAllah kita akan bincang. Dan yang ketiganya, percaya dengan segala kitab. Ada 4 kitab kita percaya, kita beriman dengan keempat-empat kitab itu. Dan keempatnya, percaya dengan segala rasulnya. Ada bilangan rasul tuan-tuan, ada 313 orang, dan wajib kita tahu secara detail hanya 25 orang sahaja. Tak wajib tahu 313 secara tafsil, secara detail, hanya wajib tahu 25 orang sahaja. Apa maksud wajib tahu tuan-tuan? Adakah wajib hafal mula daripada Adam sampai Nabi Muhammad? Memang tak hafal pun kita. Yang kata tuan-tuan, saya pun tak hafal, saya hafal dulu saja. Masa saya belajar sekolah rendah dulu hafal, naik sekolah menengah cikgu suruh hafal lagi. Sekolah Arab lah, sekolah Arab memang dia ada modul itu. Tapi sekarang ni dah lupa dah. Kalau nak ikut urutan tuan-tuan, saya sekarang dah lupa dah. Yang kata wajib beriman ini apa dia tuan-tuan? Bukan wajib hafal, tetapi wajib beriman, mengaku dan hati kita bahawa segala ataupun kesemua 25 rasul itu adalah orang yang diutuskan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, yang membawa apa? Membawa wahyu atau perintah untuk Nabi dia, untuk umat dia, dan khususnya Nabi kita Muhammad. Maknanya tuan-tuan tak wajib apa? Wajib tahu. Contoh macam mana? Contoh orang tanya, Tuan Haji, Zulkifli, tak boleh tanya pelik-pelik. Tuan Haji, Nuh Nabi ataupun tidak? Nuh, dia kata, tak apa kena Nuh, kawan aku kena, maka tak lepas. Dia bukan nak hafal, dia nak kena tahu Nuh ini Nabi ke biasa tidak? Nabi, dia tahu Nabi Nuh. Okey, settle. Itu dipanggil beriman kepada Nabi. Apa dia? Beriman kepada diri Nabi itu ada, dan ciri-ciri ada kepada Nabi. Kita akan belajar tuan-tuan 9 ciri yang ada pada semua Nabi, dan paling khasnya ialah Nabi kita. Ada 9. Baik, teruskan tuan-tuan, kita masa dah cukup. Dan yang keempat dan kelima, dan kelimanya percaya dengan hari akhirat. Ada hari yang dia akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Kita percaya bahawa dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Mana hari akhir ini, hari yang terakhir, tidak ada hari selepas daripada itu. Apa makna tidak ada hari selepas daripada itu? Apabila Allah hancurkan matahari. Kerana hari ini merujuk kepada naik dan turunnya matahari. Ketika mana Allah hancurkan sistem peredaran matahari, bulan, bintang, ketika itu Allah stopkan sistem peredaran, Allah panggil dunia, matahari, bulan, bintang ini. Ketika itu Allah jatuhkan bumi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Berkeping-keping gugurnya bumi ini, Allah hancurkan kesemuanya sekali. Ketika itu tidak ada lagi hari dan tidak ada lagi bumi, langit dan bumi tidak ada. Maka yang ada ialah hari akhirat. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, percaya dengan qadar baiknya dan jahatnya, yakni percaya sekalian perkara itu dengan takdir. Kita akan bincang insya-Allah tuan-tuan dalam ciri yang ketujuh, qudrah. Ini ada kaitan dengan qada dan qadar. Qudrah ini planning Allah Ta'ala, adapun qadar itu pelaksanaan dia. Dia plan dulu, kemudian dia action. Action ni mana? Tindakan. Mula-mula dia plan. Kalau macam kita lah tuan-tuan, malam sebelum tidur list to do dulu. Besok kita nak buat apa? Malam ni list. Besok 10 benda tuan-tuan nak buat. Itu dipanggil plan. Maka plan ini dipanggil qada. Allah dah plan, dia azali. Tuan-tuan nak berada dalam masjid pada hari ini, bukan hari ini, bukan kun fayakun, tetapi azali lagi. Sebelum tuan-tuan dijadikan jasad, roh tuan-tuan belum ada lagi, Allah dah plan
nak ciptakan ruh tuan-tuan, nak ciptakan ruh saya, nak berada qada tuan-tuan berada di sini. Plan tuan-tuan berada di sini. Kemudian tiba masa dia tuan-tuan, dia takdir. Takdir ni apa? Takdir ni dia panggil praktis. Praktik ini dia sama matching dengan apa yang dia plan di azali. Itu dia. Wallahu a'lam. Habis. Mana tajuk yang kita akan sambung bulan depan? Soalun macam mana percaya dengan Allah. Ini modul yang utama dia. Kita dah masuk kandungan kitab kita, kandungan utama, iaitu bermula dengan teras yang pertama. Dia akan bincang tentang teras, maka mula dengan teras pertama, proses beriman kepada Allah. Cara nak beriman kepada Allah dengan cara apa dia? Mengetahui tentang 13 ciri yang ada pada Tuhan. InsyaAllah 13 ciri itulah yang kita akan bentang secara detail tuan-tuan. Bukanlah detail macam lebih sangat, maksudnya secara sederhana sahaja, peringkat level asas saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi minta maaf banyak tuan-tuan, saya tak boleh buka soalan kerana PKP. Lepas PKP, buka PKP baru kita buka soalan. Kerana kita masa tak lama. Mungkin ada tuan-tuan nak tanya ke apa, tunggulah lepas PKP. Kumpul soalan.